Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini. Saya nak sambung bacaan kitab Anak Kunci Syurga karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidim Talabatul Ilmi Al-Syarif. Okey tuan-tuan, kita dah apa nama ni sampai bacaan kita pada tauhid. InsyaAllah sambungan kita pada tauhid ar-rububiyah. Tuan-tuan boleh tengok rakaman sebelum ini. Kita baru baca kali kedua. Ini kali ketiga lah insya-Allah. Sebelum ni kita baca muqaddimah, kemudian kita baca juga sebelum ini aqaidul iman, dan insya-Allah kita sambung tentang tauhid ar-rububiyah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tauhid ar-rububiyah artinya mengesakan Allah Taala pada perbuatannya. Baik. Dan bahawa Allah Taala ketunggalan ia pada segala perbuatannya. Okey. Allah itu tunggal pada segala perbuatannya, tindakannya, fi'il dia. Maka tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menciptakan melainkan Allah. Allahu khaliqu kulli syai' dalam surah Az-Zumar Allahu khaliqu kulli syai', dan Allah Ta'ala itu pencipta pada setiap sesuatu. Baik. Dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Yang bagi rezeki Allah. Huwar Razzaq, dia adalah maha pemberi rezeki. Dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Huwa yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Okey. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Tadi kita sebut wa yumit. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Huwallazi anzala minas sama'i ma'ah, dialah yang telah menurunkan air daripada langit. Awan lah bahasa kita kan. Dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat itu Tuhan yang bagi. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, kalau manusia berkumpul untuk ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada kamu, lan yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak boleh memberikan manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan kalau manusia berkumpul untuk memudaratkan kamu, menyakiti kamu, mereka tidak mampu sama sekali untuk menyakiti kamu, melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tulis ke atas kamu. Ini yang berlaku di bumi Palestin sekarang ni tuan-tuan. Mereka konon-konon nak jadi macam Tuhan lah. Orang-orang barat ni. Orang Eropah, Amerika, Israel apa semua ni. Konon-konon nak jadi macam Tuhan. Apa maksudnya? Mereka boleh memusnahkan, dan mereka akan juga boleh konon-kononnya memberikan bekalan makanan, elektrik, air dan sebagainya. Sedangkan mereka lupa bahawa kuasa memberikan manfaat dan juga memudaratkan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu orang yang beriman macam sahabat-sahabat kita di bumi Palestin itu, yang mempertahankan tanah air kita, mempertahankan Masjid Al-Aqsa kita tu, yang berada di barisan hadapan tu, mereka memiliki keimanan yang seperti ini. Mereka yakin dan percaya bahawa tidak ada siapa yang boleh bagi manfaat, tidak ada siapa yang boleh memberikan mudarat melainkan hanya Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka mara ke depan, maju ke hadapan, terus berjuang mempertahankan tanah tersebut tanpa memikirkan apa-apa, hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita kena bantu mereka tuan-tuan, sebab mereka adalah sahabat kita, saudara mara kita yang berada di barisan hadapan. Seterusnya, dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang menyembuhkan melainkan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi baca doa kan,
innaka antas syafi la shifaa illa shifa'uk. Sesungguhnya engkau itu maha pemberi rawatan, perawat, ya. Tidak ada sebarang ubat melainkan ubatmu, ya Allah. Engkaulah yang memberikan rawatan kesembuhan. Dan tiada yang memberi bekas melainkan Allah Ta'ala. Bekas ni maksudnya memberikan kesan. Maka hantu dan pelesit dan tok keramat dan tok nenek tiada memberi bekas mereka itu pada mendatangkan penyakit dan tiada pada menyembuhkan. Tak ada memberikan kesan apa-apa, bekas apa-apa. Tak kira lah hantu ke, dia kata kat sini, pelesit ke, bahasa kita kan, tok keramat ke, orang tu ada keramat ke, tok nenek ke, tak ada siapa pun boleh memberikan bekas ataupun memberikan kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah. Dulu orang tua-tua dulu kalau nak pergi buang air dalam hutan, dia kata apa? Minta izin dulu tok. Tok mana tuan-tuan? Baca doa je lah. Kan? Kita biasa baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Itu kita minta daripada Allah Ta'ala supaya menjauhkan kita daripada al-khubathi wal khaba'ith. Ada setengah kata syaitan jantan dan juga syaitan betina. Tak kisahlah. Yang penting tuan-tuan, kita minta dijauhkan daripada semua tu kerana semua itu dipegang dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman-Nya, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Artinya, dan demi Allah, jika bertanya engkau akan kafir-kafir Mekah dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan segala bumi? Nescaya berkata mereka itu pada menjawabnya, menjadikan akan dia oleh Tuhan yang tiada baginya bandingan lagi yang sangat mengetahui. Bahkan tiada ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Sampai sini ya. Sampai sini. Ini ayat yang lain ni. Baik. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau ditanyakan kepada orang bukan Islam, siapa yang cipta langit bumi ni? Nescaya hati kecil mereka akan menjawab, tak lain tak bukan, ada satu kuasa besar yang hebat, yang ulung, yang menciptakan langit dan bumi ni. Mustahil manusia. Mustahil jin pelesit kan? Jadi itu jaminan Tuhan sebenarnya bahawa manusia itu meyakini dalam hati kecilnya, walaupun tak disebut secara zahir, tapi hati kecilnya masih orang kata berpegang bahawa ada satu kuasa besar yang menciptakan alam semesta ni. Cuma dia tak terkeluar daripada mulut dia untuk menyatakan hal yang demikian. Baik tuan-tuan ya, sambungannya. Bahkan tiada ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatannya kamu dan perbuatan kamu. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang cipta kamu dan dia mengetahui. Dia wa ma ta'malun, dan dia menciptakan apa yang kamu buat. Dia bukan saja cipta kita. Kalau Allah Ta'ala cipta kita, lalu dia senyapkan kita jadi beku, boleh? Kan? Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Kalau kami nak, kami boleh bekukan mereka itu. Setengah tafsir kata, kami jadikan mereka itu benda yang keras. Kan? Maka mereka tidak mampu apa? Tidak mampu untuk bergerak ke depan dan juga tidak mampu untuk mengundur ke belakang. Kalau Tuhan nak buat boleh macam tu kan? Lahir kat muka bumi ni batu keras, tak tahu nak buat apa. Tapi Tuhan kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang cipta kamu dan apa yang kamu lakukan itu dia juga ciptakan. Tapi bukan dia suruh
Dia cipta je, kamu yang pilih berdasarkan akal yang dia bagi pada kamu tu. Manusia memilih untuk jadi jahat. Manusia memilih untuk membunuh umat Islam di bumi Palestin, saudara-saudara kita. Mereka nak rosakkan generasi manusia ni, nak musnahkan generasi manusia ni. Semua yang mereka buat itu, Allah Ta'ala yang ciptakan, tetapi mereka yang buat. Allah ciptakan semua benda. Tapi manusia memilih untuk melakukannya. Kita kena faham tu. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah SWT, itulah yang dipanggil dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Kita meyakini bahawa segala benda ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada campur tangan daripada makhluk. Yang cipta, yang buat itu manusia yang memilih berdasarkan kepada akal yang Allah ciptakan untuk dia. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada maksud Tauhid Al-Uluhiyah, iaitu mengesakan Allah pada perbuatan hamba yang disuruh. Yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.